2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wal barakat wal futuhat. Syai'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونسأل الله التوفيق والهداية ila siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita sambung balik pengajian kita, dan insya-Allah kita akan nyambung pada muka surat 167, bab yang ke-39, iaitu bab majaa fi man attala'a fi dari qaumi bighairi iznihim, iaitu bab berkenaan yang telah datang ia pada menyatakan hadis menerangkan mereka yang memandang ke rumah kaum dengan tiada izin mereka itu, yakni kaum tersebut, iaitu tuan rumah tersebut. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. An Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi baitihi fattala'a alaihi rajulun fa ahwa ilaihi bimishqati fatakhara rajulun. Hasanus sahih. Daripada Sayyidina Anas bahawasanya Nabi SAW adalah ia di dalam rumahnya, maka melihat atasnya seorang lelaki, maka menyorong tangan ia kepadanya dengan besi panah, maka undur lelaki itu. Hadis hasan sahih. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-62. An Sahl bin Sa'id As-Sa'idi anna rajulan tala'a ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hujrin fi hujratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam midratun yahukku biha ra'sahu. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam law alimtu annaka tanzuru la ta'attu biha fi ainika innama ju'ila istizanu min ajalil basar. Hasanus sahih. Daripada Sahal bin Sa'id As-Sa'idi bahwasanya seorang lelaki melihat ia atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada lubang daripada bilik Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan serta Nabi sallallahu alaihi wasallam sikat digarunya dengan dia kepalanya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya aku tahu bahawasanya kamu mengintai, tentu aku runjang dengan dia pada mata kamu, hanya dijadikan minta izin dari hadis hasan sahih. Jadi di sini kalau kita lihat
bahawa dua hadis ini membicarakan berkenaan dengan apabila kita masuk ke dalam rumah seorang Muslim ataupun di dalam rumah Muslim yang lain, maka di sana diseru kepada kita, dianjurkan kepada kita supaya orang panggil jangan kita mengintai-ngintai masuk ke dalam rumah orang. Nah, ini bukanlah sebahagian daripada akhlak ataupun adab yang sepatutnya dilakukan oleh seorang Muslim. Tak sepatutnya. Jadi itu sebabnya penting kalau untuk kita faham bahawa jangan kita mengintai-ngintai ke dalam rumah orang. Kalau kita datang ke rumah orang, contoh, misal, maka kadang-kadang perkara yang perlu kita faham. Kadang-kadang ada orang, dia datang rumah orang, tuan rumah tu tak nyambut kedatangan dia. Dia sanggup pusing rumah. Cari. Kadang-kadang dia ngintainya dekat tingkap. Dia intainya dekat orang panggil lubang-lubang yang tertentu. Nak tengok ada ke tidak tuan rumah. Sedangkan, kalau kita baca dalam bab-bab adab, akhlak, yang disebutkan dalam hadis, bahawa tak boleh kita ni sengaja ataupun suka-suka, yang kita sebut saja-saja nak datang rumah orang. Kalau kita bagi salam, tiba-tiba tuan rumah tu tak nyaut salam, walaupun kita nampak kelibat tuan rumah dalam rumah. Nampaklah macam ni kan, dalam jabat kita ni, dalam dewan kita ni, nampak dekat tingkap tu nampak kelibat orang dalam rumah tu, tapi dia tak nyaut salam. Maka tak boleh kita beria-ria sampai kita ngintai kat tingkap, sampai kita manggil, sampai kita ketuk pintu beria-ria, tak boleh. Sebab apa? Sebab orang panggil itu akhlaknya. Maka tu sebabnya kita disuruh bila datang ke rumah orang, kita beri salam. Assalamualaikum, beri salam yang pertama. Kemudian Assalamualaikum, beri salam yang kedua. Assalamualaikum, beri salam ketiga. Kalau dah 3 kali bagi salam, tidak ada sebarang jawapan, walaupun ada kelibat orangnya di rumah, maka pada waktu itu kita disuruh untuk supaya jangan dah lagi kita tunggu. Sebaliknya apa kita kena buat? Kita ngimbau je lah. Walaupun kita nampak. Nampak dia dalam rumah tu, tapi dia tak layan. Udahlah. Tak payahlah kita beri nunggu kat luar. Kan? Kadang-kadang ada orang dalam rumah tu tidak kena masuk, nak kena buka pintu katanya. Ada jenis orang tu. Tak. Malah bila mana kita nak pergi ke rumah orang, datang ke rumah orang, disuruh. Tak, ketuk pintu pun tak boleh kuat. Tak, ketuk pintu pun tak boleh kuat. Sekadar, kan? Dalam kitab-kitab sebut apa? Ketuk pintu tu dengan satu jari, kan? Kalau kita ketuk pintu satu jari ni, nak dengar pun tak pernah kuat, tak? Tapi munasabah lah pada zaman Rasulullah, kalau diketuk dengan satu jari tu, kerana dinding rumah Rasulullah tu dalam sebagai riwayat kata dibuat daripada kulit binatang. Maknanya pintu tu dibuat daripada kulit binatang. Tak. Makalah Sayyidina Bilal kalau kata datang rumah Nabi, dalam riwayat mengatakan dia akan cakar kulit pintu tu supaya Nabi perasan bahawa adanya orang di luar. Tak. Itu pun bolehlah kita genggam penumbuk. Kadang-kadang kita tengok orang datang rumah orang, kita genggam penumbuk, bom 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 bom, kita bantai dinding rumah dia. Tak boleh. Tak. Bukan itu cara dia. Tak. Baik. Jadi kalau kata dah kita datang ke rumah orang tadi, dia tak layan, dia buat tak tahu, tak, maka itu kita disuruh balik. Maka jangan diintai-intai. Tak. Itu sebabnya perlu kepada meminta izin. Baik, kita tengok di bawah tu. Masalah 121. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, memandang ke rumah orang daripada pintu atau celah-celah pintunya atau dari lubang tingkap atau dinding, semuanya berdosa. Yang demikian itu kerana takut terpandang kepada perempuan-perempuan yang haram memandangnya dan lainnya. Dengan kerana itu telah diberi ingat oleh syarak, siapa yang memperbuat demikian tiba-tiba kena sesuatu perbuatan daripada tuan rumah di matanya, tidak kena apa atas yang memperbuat di matanya itu,
seperti yang tersebut dalam hadis pada masalah 120 yang dahulu tadi. Maksudnya dia nak cerita kepada kita, kalau kita tengok dalam hadis yang sebelum ini, muka surat 163 tu, masalah 60 tu, kita disuruh untuk minta izin. Minta izin kepada orang yang berada di dalam bilik. Kenapa? Ini penting. Itu sebabnya kalau jangan berdiri depan pintu. Kadang-kadang kita datang rumah orang tu, ni katalah pintu. Kan? Kadang-kadang kita ni nak datang, kita tengok di mana orang panggil apa, tombol tempat buka pintu tu. Di sini ke sini. Okey. Kalau kita rasa di sini, boleh, kalau dibuka sini, boleh nampak terus ke dalam. Maka disuruh kita ni duduk di tempat di tepi, sama ada di sini ataupun di sini. Yang pada adatnya, kalau kata tuan rumah buka pintu, kita tak akan nampak apa yang berlaku di dalam rumah. Tak nampak apa isi yang berlaku di dalam rumah. Itu sebabnya secara akhlaknya, secara adabnya, jangan kita datang rumah orang, kita berdiri betul-betul dengan pintu rumah kawan tu. Ni kadang-kadang kita ni gemuk berdiri betul-betul depan pintu. Sebab apa? Takut-takut kalau tuan rumah buka, terus nampak apa yang ada di dalam. Mungkin boleh jadi isteri dia tengah duduk tengok TV, tak bagi tolong. Anak-anak dia, anak-anak perempuan dia, kan? Kalau dalam rumah masing-masing, kan? Terpulang lah dia nak pakai apa pakaian dia nak pakai pun dalam rumah. Takkan kita nak buat, kadang-kadang orang kita itu menjadi isu. Awak pergi rumah dia, bininya dah letak tudung, berkemban tu. Dekat mana mereka jumpa? Dalam rumah. Dalam rumah tu hak dia lah. Tapi bila orang datang rumah, janganlah kita pun biar berkemban. Ngapa? Kita kata rumah kita, katanya tak. Dia mana ada hak, kan? Ini rumah saya. Bukan rumah itu. Bukan rumah itu. Maksudnya, kita kata kita datang tu tadi dengan cara penuh adabnya. Dengan cara penuh adabnya. Maka di situ, kalau kita lihat bahawa jangan kita datang roba je rumah orang, dengan duduk terus depan pintu, bertentang dengan pintu tu, tak boleh. Kenapa? Nanti nak tengok-tengok orang di dalam rumah. Dan sekurang-kurangnya, dan tuan rumah ni bersiap. Kadang-kadang ada orang rumah selerak, kan? Dia nak selerak ke apa ke, kan? Tapi nak ngatakan kadang-kadang rumah dia mungkin berselerak, tak elok, tak cantik, tak kemah, maka kena dikemahkan, kena dielokkan. Tak? Maka pada waktu itu dikemahkan rumah-rumah dia ni, dielokkan rumah-rumah dia ni tadi. Tak? Kemudian danlah nak jemput kita masuk pun. Itu sebabnya jangan kita nyeber, jangan kita bising, jangan kita riuh, jangan kita berlabun kalau kita datang rumah orang, tiba-tiba tuan rumah tak lagi masuk. Saya pernah pergi rumah kawan, dia memang tak pernah masuk rumah dia. Kan? Sampai waktu tu kita tak ngaji, kan? Waktu kita budak pun. Nanti saya kata, datang rumah tak pernah pun suruh masuk. Tak pernah pun bagi masuk rumah. Kan? Sampai satu hari tu akhirnya dia beri masuk rumah. Siap perdi lagi. Kan? Tapi nak mengatakan bila kita belajar adab, apa kita tak boleh komplain sebab tu. Tak boleh komplain bahawa kita datang rumah orang ni, kita tak boleh komplain katakan bahawa ngapa tak bagi masuk. Sebenarnya itu hak tuan rumah. Tuan rumah ada hak untuk tak bagi orang yang datang. Pak Imam, Ustaz, kami tercegap depan rumah dia tu, depan pintu je. Diri je bersembang dekat sejam. Maka tu hak dia. Cerita bab memuliakan tamu tu cerita lain. Cerita kita bab memuliakan tamu tu cerita lain. Tapi cerita bab hak tuan rumah, itu ada haknya. Macam kita sebut tadi lah. Hak tuan rumah boleh terima, boleh tolak tetamu. Tu hak tuan rumah. Boleh terima, boleh tolak tetamu. Jadi, faham di sini, tuan rumah ni boleh terima kita datang dan juga boleh tolak kedatangan kita. Ini penting. Baik, kemudian dia kata di sini, bermula dalil yang menunjukkan atas haram memperbuat demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Anas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi baitihi fattala'a alaihi rajulun ilaihi bimishqati fata'akhkhara rajulu.
Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, iaitu namanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tak, kisah Sayyidina Anas ni kisah yang masyhur. Dia ni adalah orang panggil anak angkat ataupun orang yang berkhidmat dengan Nabi. Dia tak disebutlah anak angkat, disebut dengan khadam. Tapi kata Sayyidina Anas, Nabi tak pernah layan aku macam hamba. Malah Nabi panggil Sayyidina Anas tu dengan ya bunai. Nak, wahai anakku. Tak? Nabi tak panggil Anas tu ya khadam. Tak? Wahai khadamku, tidak. Nabi panggil dia ya bunai. Wahai anakku. Tak? Ya bni, wahai anakku. Ya ibni. Tak? Ya bunai, wahai anakku yang disayangi. Tak? Nabi begitu. Tak? Itu sebabnya Sayyidina Anas kata, aku duduk dengan Nabi, aku tak pernah rasa diri aku hamba, dan Nabi tak pernah layan aku macam seorang hamba, seorang khadam. Sebaliknya Nabi melayan aku seperti keluarganya sendiri. Nabi tak pernah kata tak pernah kata ish, tak pernah kata ijak kepada anak-anak. Tak? Ini orang panggil sikap dan juga akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana Sayyidina Anas ni didoakan kepada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berkatilah umurnya, berkatilah orang panggil anak keturunannya, dan juga berkatilah hartanya. Makbul doa Nabi ni, tiga-tiga benda ni dapat pada Sayyidina Anas, iaitu Allah Ta'ala memberkati umur Sayyidina Anas. Dalam riwayat mengatakan Sayyidina Anas meninggal dunia umur kira-kira 100 tahun. Anaknya hampir 130 orang. Tapi mak banyak kalau mak seorang. Dan kemudiannya Sayyidina Anas disebutkan sebagai orang yang mempunyai, yang kita kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, harta yang banyak dengan perniagaan zaitun, minyak. Dalam sebuah kisah mengisahkan bagaimana Sayyidina Anas ada seorang khadam, ada seorang pekerja yang tugas dia ambil, orang panggil apa, cek barang, cek minyak zaitun punya stok. Tengah-tengah cek, tiba-tiba ada satu tong minyak zaitun tu ada bangkai tikus. Tak ada bangkai tikus. Kemudian khadam dia ni pergi beritahu pada Sayyidina Anas, wahai tuan, ada satu tong, dalam banyak-banyak tong yang di gudang tu ada satu tong ada bangkai tikus. Kata Sayyidina Anas, kamu ingat tak di mana tong tersebut? Saya ingat, katanya. Jom kita pergi, kata Sayyidina Anas. Maka pergilah mereka. Sampai di sana, bila disemak, ditengok, dicek tong-tong ni tadi, tengok-tengok, tak jumpa bangkai tikus yang tadi. Nak, puncanya apa? Kata sebagai ulama, kenapa Allah Ta'ala melupakan khadam? Sedangkan dia ingat. Bukannya orang tua khadam ni, orang muda. Dia ingat tong tu kat mana. Tapi dia tak kata insya-Allah. Allah Ta'ala takdirkan dia lupa. Dia lupa, apa kata Sayyidina Anas? Sayyidina Anas marah ke tidak? Kata Sayyidina Anas, sekarang ni, buang semua minyak ni. Reject. Tak terpakai minyak ni tadi. Buangkan semuanya kerana nak yang betul-betul berkat. Tak mahu. Sedangkan boleh je kita buat alasan nak jual dulu. Jual. Esok kalau ada orang komplain, ganti je lah. Kan? Kalau orang komplain ada, ganti je lah yang makan tikus ni. Tapi Sayyidina Anas tak mahu macam tu. Riwayat kata Sayyidina Anas buang semuanya kerana nak mengelakkan syubhah. Supaya dia tak berlakulah rezeki tu dengan rezeki yang syubhah. Baik, apa kata Sayyidina Anas? Dia kata bahawasanya Nabi SAW adalah ia di rumahnya. Nabi duduk dekat rumah Nabi. Maka mengintai satu orang laki-laki dari celah lubang ke rumahnya itu, Nabi SAW. Tak, seorang lelaki dia mengintai. Tak, dalam rumah tadi. Kan? Dalam rumah. Duduk tengok dalam rumah tu. Diintai-intai, terintai-rintai dalam rumah. Kemudian maka sedar Nabi akan perbuatannya itu. Tak, Nabi pun terperasanlah tindakan yang dia ni mengintai-intai. Tak? Perasanlah tindakan dia mengintai-intai tadi. Duk tengok-tengok, ada orang ngintai. Ada orang ngintai. Maka Nabi perasan. Bila Nabi SAW perasan bahawa ada orang mengintai tadi, tak, ada orang duk perhati je tadi, maka pada waktu itu, tak, bila mana Nabi SAW perasan keadaan orang ni tadi mengintai, Nabi tangannya itu sambil ia tunduk mengendap supaya dia besi panah. Nabi ambil terus besi panah. Maknanya
busur panah, bukan busur apa? Busur, anak panah. Dia ambil anak panah tu, Nabi nak tunjuk. Tapi Nabi tunduk. Pergilah keadaan Nabi nunduk daripada lubang tu, Nabi nak cucuk depan mata laki ni. Tapi laki ni perasan. Takdir Allah Ta'ala, laki ni perasan. Maka dengan cepat laki ni melarikan mukanya. Maka nampak laki ni akan tangan Nabi, maka ia pun undur. Maknanya apa? Dia nampak keadaan tangan Nabi nak cucuk mata dia tadi. Dia nampak keadaan tangan Nabi ni nak cucuk mata dia tadi. Dengan sebab dia nampak keadaan Nabi nak cucuk mata dia tadi, akhirnya dia pun undur. Dia pun undur. Maka nak beritahu apa? Kalau Nabi mata dia tadi, katalah luka ke cedera ke, maka pada waktu tu tak kena diat. Kenapa? Kesalahannya dia ngintai rumah orang. Maka tuan rumah berhak untuk buat tindakan pada dia. Termasuklah kes orang kalau merompak kan, masuk rumah orang. Orang itu juga. Kalau kata dia dibunuh. Kalau undang-undang Islam, tuan rumah mempertahankan rumah, tuan rumah tak didakwa. Kan? Tapi di undang-undang sivil, kita bunuh perompak, kita pula yang kena dakwa. Kan? Ni yang berlaku ada satu kes di Terengganu kan. Tuan rumah kena dakwa. Sedangkan tuan rumah tu bunuh perompak yang bersenjatakan parang masuk dalam rumah dia. Dalam bahasa mudahnya, biar perompak bunuh kita tak apa. Dalam undang-undang kita ni kan. Sedangkan kita dalam undang-undang Islam, kita bunuh perompak tak ada masalah. Sebab perompak tu dengan syarat memang dia betul-betul nak merompak lah. Kan? Jadi dalam kes ni, kita ronjang mata orang tu, katalah luka, cedera, wa imma boleh jadi buta sekalipun, tak kena diat. Sebab tindakannya itu salah dan ditegah oleh syarak. Itu sebab Nabi buat. Nabi tunjuk ni kerana perbuatan tu boleh. Dalam bahasa lainnya, kalau kita ronjang mata orang ngintai tu boleh. Tak ada masalah. Cuma takdir Allahnya Nabi tak buat, tak ada nak buat, tak sempat nak buat. Orang ni perasan, dia pun ngundur. Tak. Dia perasankan tangan Nabi ni, dia pun ngundur. Tak. Kata Abu Isa, hadis ini hasan lagi sahih. Satu lagi hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi akan jadi dalil atas tegah mengintai ke dalam rumah orang dari lubang-lubang dinding atau pintu dan lainnya itu. Iaitu katanya an Sahal bin Sa'id As-Sa'idi anna rajulan tala'a ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hujrin fi hujratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam midratun yahukku biha ra'sahu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, katanya bahawasanya seorang lelaki mengintai ia ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada lubang dinding pada bilik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada serta Nabi sallallahu alaihi wasallam satu sikat yang dibuat menggaru ia dengan dia akan kepalanya. Jadi di sini Nabi SAW waktu tu sedang beristirahat. Nabi sedang pegang ada satu kayu sikat. Tiba-tiba ada seorang lelaki duduk terintir-rintir. Kata Sayyidina Sahal, lelaki ni dia masuk dan dia pun terintir-rintir dalam rumah Nabi. Maka waktu tu Nabi sedang menggunakan satu kayu untuk menggaru kepala. Ada satu jenis macam kita tengok ada jenis pencakar yang orang jual tu kan, garu di belakang semua. Ada. Maka ada kayu tu pada Nabi, tapi taklah macam tu, tapi kayu jenis halus. Kayu yang jenis satu batang je yang digunakan untuk Nabi garu-garu atas kepala Nabi. Tak. Maka katanya, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Law alimtu annaka tanzuru la ta'attu biha fi 'ainika. Innama ju'ila isti'zanu min ajalil basar." Katanya, faqala Nabi SAW, maka berkata sabda Nabi SAW, "Lau alimtu annaka tanzuru." Jika sekiranya aku tahukan bahawasanya dia mengintai aku, la ta'antu biha fi 'ainika. Nescaya aku akan ronjang mata dia dengan aku akan ronjang dia pada matanya, pada mata kamu. Kenapa kata Nabi innama ju'ilal istizanu?
Kerana sesungguhnya dijadikan minta izin itu min ajalil basar. Tak. Kerana hanya saja dijadikan dan disyarakkan meminta izin tu daripada hukum agama ialah kerana mata. Jangan memandang ia ke dalam rumah orang yang tidak diizin memandangnya. Itu sebab di sini diberitahu kepada kita bahawa dijadikan meminta izin masuk ke dalam rumah orang, meminta izin untuk orang panggil masuk adalah kerana tujuannya untuk menjaga mata. Tak? Kalau tak, nescayalah agama takkan menyuruh kita minta izin. Tak? Tidak, takkanlah nak suruh beria-ria minta izin. Tak? Masuk je lah, intai je lah. Tapi kerana nak menjaga mata, kerana nak memelihara mata daripada melihat ke dalam rumah orang tanpa izin tuan rumah tersebut. Baik. Kemudian katanya masalah 122. Minta izin masuk ke rumah itu disuruh akan dia oleh syarak kita. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, sebab pun disuruh yang demikian itu supaya tiada jatuh pandangan mata kepala atas haram. Dengan kerana itu tiada harus bagi seseorang mengintai dari lubang pintu dan lainnya daripada barang yang dijadikan, supaya tiada jatuh pemandangan atas perempuan-perempuan yang asing. Itu sebabnya disuruh kita, disyariatkan kita untuk minta izin. Tak? Untuk minta izin. Baik. Jadi kerana itulah kata syarak supaya kita ni minta izin. Disuruh supaya kita minta izin bila mana kita bertandang ataupun kita masuk ke dalam rumah orang. Ini pentinglah untuk kita faham supaya jangan kita main jeroba je masuk tanpa pengajian. Ini pentinglah. Supaya jaga mata, jaga aurat, supaya orang tu tak melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat dalam rumah. Termasuklah tuan-tuan, bila mana kita masuk ke dalam rumah orang tu. Kan? Contohlah kita dah minta izin, tuan rumah bagi masuk rumah. Tak, tuan rumah bagi masuk rumah. Maka bila tuan rumah bagi masuk ke dalam rumah, maka pada waktu itu bila mana tuan rumah dah bagi izin untuk kita masuk ke dalam rumah, pada waktu itu hendaklah kita ni jangan melihat merata-rata dalam rumah tersebut. Tak, apatah lagi merentahlah rumah tu. Tak. Kadang-kadang ada orang, jenis orang dia masuk ke dalam rumah orang, dia merentah pula. Kan? Dia masuk, lepas tu dia merentah, dia tengok. Ini ni sofa ni beli kat mana ni? Tak. Sofa ni beli kat mana? Yang ni beli kat mana? Tak. Kursi ni beli kat mana? Meja ni beli kat mana? Oh, bukanlah kayu. Dia komen pula. Lepas tu tengok pula. Kadang-kadang tak ada. Dekat lemari rumah tu kan, lemari hiasan tu. Tak. Tengok pula pinggan kawan tu. Udah ngomen juga. Kan? Pinggan apa le murah benar. Itu pun nak tayang ke orang katanya. Tak. Awak beli pinggan, dia pun ngomen. Tak. Tak boleh sebenarnya. Bila masuk, adab sebenarnya bila masuk ke dalam rumah orang, tak boleh kita sesuka-suka hati nak merentahlah rumah kawan tu, tak boleh. Tak. Nak tengok, oh ni. Ni barang ni kena komen macam ni. Sebab saya selalu sebut, adab datang rumah orang beri salam, satu. Bila dah masuk rumah orang, tak, maka duduk dengan tertib, ikut apa arahan tuan rumah. Tak. Hari ni dalam konteks masa hari ni, termasuklah bukan kata datang rumah orang tak beri salam, adab datang bertandang rumah orang. Saya selalu sebut, kita datang ke tempat orang pun begitu. Kan? Sebagai contoh, kita ni orang luar. Kan? Orang luar. Kan?
Memang kita niat nak duduk kat kampung tu, nak duduk dekat dengan masyarakat tu, niatnya baik. Nak tolong orang, semua niatnya bagus. Tapi di sana ada akhlak Islamiah yang kita kena ada. Apa dia? Jumpalah dulu. Orang panggil pemimpin masyarakat situ. Kan? Kita pindah duduk kampung orang. Katalah kita duduk Kota Lama Kiri ni. Nak. Duduk takkan kita tak kenal siapa tok ketua, siapa tok imam, siapa AJK masjid. Ya. Kurang-kurangnya kita kena kenal. Kan? Datanglah bertandang. Yang ni banyak orang lupa ni. Kan? Dia duk faham cerita adab masuk rumah ha? Kan? Duk faham cerita adab masuk rumah ni masuk rumah ha? Dalam konteks ni juga, dalam sudut adab, akhlaknya, bila kita datang duduk di satu tempat, imam masuk pakat sekali, contohlah, kan, pakat. Kita ada ustaz jamaah, pengurusi, nak, mudir, tok guru kita sini. Tak, kalau dalam ramai-ramai ustaz ni, ustaz jamaah, tok guru boleh masuk. Kan? Maka, adabnya kita masuk rumah orang, maka hendaklah jumpa tuan rumah dulu. Tuan rumah siapa? Ustaz Jamaluddin. Nah, ini ustaz jamaah pun tak kenal. Tahu je lah nama pengurusi pakat tu Ustaz Jamal mana satu. Entah yang gemuk-gemuk tu kot. Itu bukan. Itu Ustaz Bakri tu nama. Ada seorang rendah-rendah sikit. Badan gempir-gempir rendah-rendah. Oh itu Ustaz Bidawai katanya tak. Contoh kan. Boleh ngata lah sebab duduk depan. Kan. Jadi nak ngatakan dia pun tak kena. Kan. Dia pun tak kena. Jadi tak boleh. Adabnya tak tu. Dia kena jumpa dulu. Sebab kalau kita tengok. Baik duduk kampung ke. Dalam masyarakat ke. Apa kan. Sebab ustaz-ustaz saya, tok guru kita selalu sebut apa? Tok guru pondok ni dia adalah Perdana Menteri, dia lah pemerintah. Kenapa? Pondok tu adalah negeri dia, jajahan dia. Jadi tak ada siapa boleh berkuasa atas pondok dia melainkan dia. Jadi sebagai adab, orang yang bila nak mengaji di pondok dulu, dia akan berjumpa dulu dengan tok guru dia. Tok guru pondok ni. Tak? Kena jumpa. Sebab apa? Sebab tok guru tu adalah tuan rumah. Tak? Sebab tok guru tu adalah tuan rumah. Kan? Jadi itu sebabnya adabnya kita nak jumpa nak buat satu-satu benda sekalipun, nak datang ke satu tempat pun jumpalah tuan rumah dulu. Macam orang datang ngaji di pakat, maka jumpa dulu, kan? Betul lagi ke pejabat jumpa Ustaz Bidawai, daftar apa semua kan. Satu bab, mana tanyalah pengurusi pakat mana dia orangnya. InsyaAllah ustaz tak ada hari ni, tapi esok boleh jumpa kuliah pagi esok. Dia tiap-tiap kelas dia ada ngajar. Nama dia Ustaz Jamaluddin. Makcik kenal dia diri kan. Tapi berapa ramai saya duduk perhati, sebab saya duduk pejabat, saya tahu kan. Saya duduk pejabat sejak pada zaman Farid dulu dia pejabat. Ustaz Bidawai pun saya duduk pejabat juga kan. Ngajar juga tapi duduk pejabat. Saya duduk perhati, tak pernah lagi orang masuk pejabat kebanyakannya tanya Ustaz Jamaluddin tu mana satu orangnya. Boleh tak saya jumpa dengan mudir? Kan? Tak banyak. Orang tak dia benda tu tak salah, tapi adabnya, akhlaknya, tak, kadang-kadang kita tak kenal siapa tok guru. Sebab kadang-kadang kita boleh komplain. Sebab kita tak letakkan kedudukan guru tu besar. Tak? Benda-benda macam ni kadang-kadang kita tak perasan. Tak? Tak salah komplain. Ustaz Jamal pun tak marah pun kita ngomong. Tapi daripada sudut akhlaknya, bila kita bertandang ke rumah orang, bila kita datang ke rumah orang, kan, maka kenallah dulu siapa tuan tanah, siapa tuan rumah, kan, supaya lebih harmoni, lebih elok, kan, suasananya, lebih cantik suasananya, kan. Macam tu juga macam berlaku hari ni, kan, isu-isu tertentu ni sebut sikit lah. Bila mana ada di kalangan sahabat-sahabat NGO kita, kan, NGOI, kan, ke dalam masyarakat dalam musim Covid ni semua, pergi beri bantuan, pergi jumpa ni, tak salah, bagus, perbuatan tu perbuatan yang baik, seloknya. Tapi dari sudut akhlaknya, agama ajar apa, bila datang ke rumah orang, jumpa tuan tanah dulu, kan. Macam kita di Kota Lama Kiri, tak apalah pakat dia duduk sini, kita bagi tok ketua kampung tahu, pengurusi masjid pun tahu, kan. Ni kalau kita pergi redah ke kampung orang, kita pergi redah ke kampung orang, kita nak bagi sumbangan, tak jumpa pun pemimpin masyarakat situ, tak jumpa pun ketua masyarakat situ, kena tak? Kadang-kadang tak kena. Maka kadang-kadang boleh jadi fitnah pula. Boleh jadi fitnah pula, kan. Itu sebab penting. Sebab dah lah saya selalu sebut, masuk rumah orang, dah lah tak pergi salam, lepas tu komplain pelabut dalam rumah orang. Tu kadang-kadang tak kena tu, kan. Imam beri salam pun, masuk pun Islam kata apa, jaga mata. Nanti kita akan jumpa depan ni, tuan rumah suruh duduk kat mana, duduk.
Jangan duduk pandai-pandai. Tuan rumah kata duduk situ, kita nak duduk juga sini. Tak boleh. Tak. Ada sebab kadang-kadang tuan rumah suruh duduk situ. Apa? Kalau Mika duduk situ, Mika membelakangkan daripada dapur rumah dia. Kan? Membelakangkan dapur. Jadi kalau bini dia duduk ngulu kelor di dapur tu, mancuh hayo ke apa ke, kalau anak dia lalu ke belakang tu, kita tak nampak. Tapi kalau kita duduk belah sini, kita tengok dapur dia. Itu sebab tuan rumah kata duduk sini. Tak? Ada sebabnya. Jangan kita bangkang pula. Saya tak selesa lah duduk kursi macam ni. Saya nak kursi tu juga. Ada sebab. Maka kita duduk itu dengan mengikut adab yang ditentukan, akhlak yang ditentukan oleh tuan rumah. Tak? Itu sebabnya dia kata di sini supaya menjaga mata kita atas perempuan-perempuan yang asing dan benda-benda yang tak sepatutnya kita tengok. Kemudian katanya melempar ke mata orang yang mengintai daripada lubang dengan ringan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah Muslim, dan pada hadis dalam masalah 121 itu menunjukkan harus melempar mata orang yang mengintai ke dalam rumah dari lubang-lubang pintu pun dinding atau lainnya dengan sesuatu yang ringan. Dan jikalau sekiranya dilempar dengan benda ringan itu lalu kena ke matanya dan picit ia, maknanya luka ataupun cederalah matanya tadi, maka tiadalah dikenakan dhamman, iaitu jaminan ataupun ganti rugi ke atas yang melemparnya apabila ia memandang ke rumah itu yang tiada di dalamnya perempuan mahramnya. Wallahu a'lam. Okey, ini yang disebutkan bahawa wa immat, kalau tak ada siapa-siapa pun dalam rumah tu, tak boleh sengaja-sengaja kita nak mengintai masuk. Tak boleh. Tak, kita datang rumah orang, tak ada siapa pun dalam rumah tu, tak boleh juga. Kalau ada lelaki je pun, apa salah Ustaz, saya ngintai lelaki je pun, tak boleh. Tak, adabnya tak boleh. Tetap juga kena minta izin. Bukannya main jeroboh, main masuk semata-mata. Tidak. Ya, ini tetap dengan meminta izin kepada orang yang datang bertandang ke dalam rumah. Itu sebabnya dalam hadis yang lain juga ada menceritakan tentang bagaimana seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Lalu dia pun berdiri depan rumah Nabi. Dia datang rumah Nabi, dia berdiri depan pintu. Lalu minta izin. Dia minta izin. Dia menghadap berbetul pintu. Dia minta izin, muka dia menghadap pintu je ni. Tak? Maka pada ketika itu, lalu Nabi berkata padanya, jauhkan. Tak? Begini, jauhkan sikit. Maksudnya Nabi menyuruh dia supaya menjauhkan sikit daripada. Maksudnya macam saya sebut tadi, kalau kata ni pintu, ni pintu, maka jangan duduk berdiri sini. Jangan duduk berdiri sini. Tak, maka jauhkan. Maksud dia kata jauhkan apa? Jangan duduk sini. Maka jauhkan, duduk sini. Ada duduk di sini. Tak. Itu yang dikatakan jauhkan. Jangan duduk berbetulan, jangan duduk setentang dengan pintu. Tak. Jauh, kata Nabi. Ini kadang-kadang sini juga nak duduk. Tak, sini juga nak duduk. Bila buka macam saya sebut tadi, dah tengok dalam rumah, kan. Itu sebab Nabi kata jauhkan. Maka hanya sahaja kerana meminta izin itu adalah diperintahkan untuk menjaga pandangan. Tak. Malah dalam hadis yang disebutkan juga dalam kitab Adabul Mufrad, bagaimana dikatanya tak halal bagi seseorang bahawa dia melihat ke dalam mana-mana rumah sehinggalah dia diberi izin. Maka sekiranya maka sesungguhnya, yakni dia tengok juga walaupun tak minta izin, dia tengok juga sebenarnya dia dah masuk dalam rumah walaupun dia ada dekat luar. Jadi tak bolehlah kita, contoh ya, bila kita duduk depan rumah sekalipun, tuan rumah tu duduk depan kita dah, maka tak bolehlah kita macam ni duduk apa, manyang tengkuk ya, manyang tengkuk tengok. Ada dalam rumah duduk tengok itu, tak boleh. Tak.
akhlaknya Islam tak bagi dengan cara itu. Tak? Maksudnya berarti jadilah dia seperti telah masuk tanpa izin dan perbuatan itu adalah haram, adalah ditegah oleh syarak, sebab dia mengintai masuk ke dalam rumah orang tanpa meminta izin daripada tuan rumah, yang ditegah oleh syarak. Yang patut kita hindar dan yang patut kita tinggalkan. Wallahu alam. Nanti kita akan sambung bab ja'a fi taslimi qabla al-istizan, iaitu bab berkenaan dengan meminta izin, memberi salam sebelum kita meminta izin. Wallahu alam. Nanti kita akan sambung. Cuma ada tadi ada soalan. Mana dia pun hilang lah. Soalan dalam apa ni? Dalam komen dia kata kalau tuan rumah tu pendengarannya kurang, macam mana? Boleh ke ketuk kuat atau jerit sikit bagi salam? Kalau maklum dah urufnya tuan rumah ni memang telinga dia berat. Urufnya tuan rumah ni telinga dia berat. Maka pada waktu itu boleh tak kita beri salam? Boleh. Tak ada masalah. Tak. Kuat sikit. Assalamualaikum. Tak apalah. Dah memang dia berat. Berat telinga. Nak kata apa? Kan? Ketuk kuat sikit. Sebab kita tahu dah. Tapi kalau kita tahu tuan rumah ni tak ni pun, maka beri salam tu, maksud dia beri salam sini bukan beri salam pelan, tak. Beri salam pada sekadar uruf, orang boleh dengar. Kebiasaan orang boleh dengar. Kalau kita beri salam pun lembik, ya memang orang tak dengar lah. Assalamualaikum. Memang orang panggil apa? Panggil memang pakat tak dengar lah. Tapi kalau kita panggil, kan, normal lah. Normal beri salam. Assalamualaikum. Nak. Tak salah. Kan? Bukan semua beri salam tu haram. Tak. Ada orang kata tak boleh kita beri salam. Orang perempuan tak boleh beri salam kat orang lelaki. Orang lelaki tak boleh beri salam kat orang perempuan. Haram. Tak. Haram di sini ada qaidnya. Ni ada orang dia main pukul rata semua tu haram. Tu tak kena. Tak. Beri salam tu ada qaidnya. Yang dikatakan haram tu apa yang dikatakan qaid dengan haram tadi? Kalau dia beri salam boleh jadi fitnah. Macam mana salam beri fitnah ni? Beri salam pun Allah, hai. Tengok pun cahaya. Kan? Tu jadi fitnah. Assalamualaikum. Sihat ke? Oh, kalau hak tu memang tak boleh lah. Tu haram lah orang perempuan beri salam dengan cara itu. Tapi kalau dia beri salam itu dengan ada tujuannya, contoh nak tahu orang takkan nak diam. Dah orang perempuan tak boleh beri salam, orang tu orang lelaki, tok kampung. Tak? Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. So, standard orang perempuan lah, kan? Orang lelaki pun sama. Itu sebabnya ada dalam kita perempuan yang banyak beri salam pada lelaki yang seorang, boleh. Orang lelaki seorang beri pada perempuan yang banyak, boleh. Tak? Orang perempuan seorang, lelaki banyak. Tu dah ada perbahasannya, kan? Dalam masalah tu. Bukannya semuanya hukum rata, semuanya haram. Kan? Ada orang dihukum semua perbuatan tu jadi haram. Jadi tak kena lah. Kan? Kena tengok keadaan dan juga situasi-situasi yang mana boleh menyebabkan jatuh jadi haram. InsyaAllah kita sambung pada hari Jumaat nanti. Babu ma ja'a fi taslimi qabla al-istizan. InsyaAllah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada soalan lain? Tak ada dah kot no? Ada. Ada. Ada orang sembur mata orang yang mengintai dengan air cili. Dia samalah, kan? Tapi dalam hadis Nabi sebut, Nabi cucuk dengan jari. Dia sembur dengan air cabai. Boleh ke? Kan? Air cabai ni tak boleh jadi buta tak? Kan? Tapi kalau ikut tak salah. Lagi bakar mata kawan tu tak boleh. Kan? Tapi kalau kata sembur dengan air cabai, kan? Itu caranya. Kan? Maknanya boleh menyebabkan. Biasa sembur dengan cabai tak adalah jadi buta pula. Kan? Boleh, tak ada masalah. Kan? Cuma carilah alternatif lain pun. Sebelum nak buat tu, bentok dulu ke, tempik dulu ke, kan? Hoi, ngintai apa tu? Kalau dah kerap sangat ustaz nampak ngintai, ambil jari cabai tu simbah. Tak apa, bukan kata sembah, simbah pun tak apa.
Tak? Wallahu a'lam. Jadi kalau ada soalan nanti tuan-tuan tulis je lah kat komen ni, insya-Allah saya boleh baca. Tak ada saya baca, Ustaz Pidai baca. Tak, insya-Allah. Kami dua orang ni ada duduk berdepan ni. Jadilah nak murid seorang pun, kalau nak murid pun. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع الأخت والأنثى وذكر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.